قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, pembuka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan darjat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari yang bertuah ini, sidang pendengar, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitu nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Kasih penonton sekalian, insya-Allah pada hari ini sama-sama kita akan membicarakan tentang satu tajuk yang mungkin dibicarakan, tetapi mari kita mengulang-ulang. Kerana mengulang-ulang dan saling ingat mengingati itu membawa manfaat. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berikanlah peringatan, kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang mukmin. Jadi tajuk kita pada hari ini insya-Allah adalah satu perbincangan, iaitu hak sesama Muslim. Hak sesama Muslim. Jadi sebelum kita membincangkan tentang hak ni, hak sesama Muslim ini, mari kita kenal dulu siapa Muslim. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita menyebut perkataan Muslim, ia bererti seseorang yang telah mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan beliau telah bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Maka jadilah beliau sebagai seorang Islam, ataupun kita sebut sebagai orang Muslim, seorang Muslim. Jadi orang Muslim ini, ataupun orang Islam ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mereka ini bersaudara. Seperti mana yang disebut innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Jadi kalau kita lihat saudara ni, ada saudara daripada talian darah. Contohnya sepupu kita, mak saudara kita, ya, makcik kita. Ya. Tapi ada saudara yang berasaskan akidah. Maka inilah disebut sebagai Muslim yang hakiki. Jadi kalau kita renung, para penonton sekalian, rupanya saudara kita ni ramai. Dan macam-macam bangsa dan macam-macam warna kulit. Ya. Ada yang putih, ada yang gelap, ada yang sawo matang, ada yang merah keputih-putihan, ya. Ada yang bermata biru, ada yang bermata hitam, ada bermata coklat. Walaupun mereka ini warna kulitnya, warna matanya, tetapi hakikatnya mereka adalah saudara kita. Yang ini kita kena sedar bahawa kita ni ramai saudara. Dan di Malaysia ini pun ramai sebenarnya saudara-saudara kita. Ya, daripada bangsa Melayu, yang Melayu ni
Ada yang Jawa, ada yang Banjar, ya, ada yang Bugis. Ada juga saudara kita daripada orang-orang yang berbangsa Cina, Muslim. Ada juga saudara kita yang daripada berbangsa India. Tapi mereka ini adalah Muslim. Ada juga saudara-saudara kita daripada Indonesia datang mencari rezeki kita. Yang daripada Pakistan menjual kapet. Oh, itu pun saudara kita. Yang daripada Bangladesh juga saudara kita. Jadi, rupanya saudara kita ni ramai. Ya. Kita ni ramai saudara dan Alhamdulillah kita rasa bangga dan kita rasa seronok dengan saudara kita. Tetapi kita tak merasakan mereka itu saudara kita. Disebabkan apa? Sebabnya pakaian, kadang-kadang ialah pakaiannya tak ada jenama. Beli daripada bandar, kemudian kerjanya menoreh, kerjanya mengait sawit, kerjanya kerja di kilang. Ya. Jadi kita melihat mereka ni tak ada, kata orang tu, tak ada style. Ya, pakaian tak mewah. Kemudian baunya pun bau hampir sama saja. Ya, masam-masam. Jadi kita tak rasa bahawa mereka ini saudara kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Jadi para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Nabi sebut. Seperti mana kalau kita lihat persaudaraan yang telah dibawa oleh Rasulullah antara Aus dan Khazraj, yang pada asalnya mereka ini berperang sesama mereka. Tapi bila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mempersaudarakan mereka. Dan Rasulullah mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang Ansar. Maka mari kita lihat bagaimana orang Ansar menerima orang Muhajirin sebagai suatu indikator untuk kita melayani sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita Islam yang datang ke tanah air kita. Jadi, tuan-tuan sedang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis lagi disebut al-muslim akhul muslim. Orang Islam ni dengan Islam yang lain adalah bersaudara. Maka sebab itulah Muslim Care ini mengambil suatu pendekatan untuk membantu dan juga menjadikan saudara-saudara kita yang berada di luar dan juga dalam negara ini dibantu kerana atas tanggungjawab inilah. Iaitu apa dia? Tanggungjawab bersaudara. Maka tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah ini, ya, ada iklan berkenaan dengan Muslim Care yang semuanya sudah maklum. Muslim Care sebuah NGO yang banyak membantu saudara-saudara kita di dalam negara dan juga di luar negara sebagai satu tanggungjawab fardu kifayah kepada orang Islam di sini untuk membantu mereka di sana. Jadi tuan-tuan, kalau kita mungkin tak mampulah nak pergi sendiri tapi kita ada wakil, insya-Allah kita boleh bantu. Jadi oleh kerana tuan-tuan kita ni sesama Islam, maka ada tanggungjawab kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sebut, ya, al-muslim man salim al-muslim bi lisanihi wa yadihi. Ini hadis ni dalam matan arba'in. Seorang muslim dengan seorang muslim itu dia kena jaga diri dia supaya dia tidak menyakiti muslim dia yang lain. Sama ada dengan perkataan dia, dengan lidah dia ataupun dengan tangan dia. Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini pendek aja, tapi Imam Nawawi dia mengambil hadis ini dan dia letakkan dalam matan arba'innya kerana apa? Dia mempunyai makna dan juga mempunyai suatu pengajaran yang sangat besar. Kerana orang Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dengan dua perkara. Manusia ni biasa Allah Taala bagi semualah. Pertamanya lidah. Yang keduanya dia beri tangan. Yang mana lidah ni tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh menjadi manis, lebih manis daripada gula, lebih manis daripada madu, ataupun dia ni boleh menjadi tajam, lebih tajam daripada pisau pemotong daging ataupun pedang. Mari kita lihat ya.
Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, mengapa hadis Nabi sebut perkara ni? Kalau lidah ni tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, kalau digunakan pada benda yang baik, menasihati, membaca Al-Quran, kemudian kalau kita dengan saudara kita lah, kita bertanya khabar, kemudian kita memuji beliau, kita puji dia dan kita ceritakan kebaikan dia. Kemudian kita bertanya ada benda yang perlu dia bantu ataupun tidak. Kemudian kita bersembang, bertaaruf. Jadi dia akan jadi manis. Dia akan jadi penuh lidah. Tapi kalau perkataan yang keluar daripada mulut seorang Muslim ini, perkataan yang keji, perkataan mengumpat, perkataan mengejek, perkataan mencela, perkataan yang boleh menyakiti hati saudara kita, maka ini adalah satu sifat yang bukan sifat orang Muslim. Sedangkan orang Islam, dia mesti jaga hati saudara dia, menyakiti hati saudara dia. Dia kalau depan orang tu baru kita boleh melukakan orang tu. Tetapi kalau lidah dia tak perlu jauh pergi dekat-dekat. Minta maaf, kita tak perlu pergi dekat-dekat. Dari jauh pun kita boleh menyakiti hati orang. Contohnya, kita rakam voice kita, ya, kita tuduh orang ni sekian, kemudian kita sebarkan perkara yang sangat bahaya dan menyakitkan hati orang yang dikatakan itu. Jadi menyebabkan permusuhan. Sedangkan orang tu tak ada di hadapan dia, tapi permusuhan itu boleh menjadi berpanjangan, berlarutan, walaupun mereka berada di jarak yang jauh. Tapi kalau pedang ni dia tak boleh. Pedang ni kita kena pergi depan baru kita boleh hunus dan melukakan. Tetapi tidak dengan lidah. Sebab itulah lidah ni lebih bahaya dan lebih tajam daripada mata pedang. Maka siapa yang salah menggunakannya, maka dia akan merosak dan membunuh persaudaraan dalam Islam. Yang keduanya, daripada menyakiti saudara dia yang Muslim ini, sama ada tangan-tangan ini kadang-kadang suka mukul lah, kadang-kadang suka cubit lah. Pada hari ini, tidak di sekolah-sekolah ada cerita pasal bully lah, ya. Bully, pukul kawan, tendang kawan, ya, tumbuk kawan, lempang muka kawan. Jadi ini perkara-perkara yang Nabi SAW dah peringatkan 1400 tahun yang lalu. Ya, iaitu Nabi sebut al-Muslim man salim al-Muslim bilisanihi wa yadi. Orang Islam dia menyelamatkan orang Islam yang lain daripada kejahatan lidahnya dan daripada kejahatan tangannya. Jadi lidah dan tangan ini adalah hak seseorang Islam untuk menjaganya supaya dia tidak menyakiti hati dan juga tubuh badan saudaranya. Ingat ada satu pantun orang lama, dia kata apa? Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi jagalah mulut kita dan jagalah juga tangan kita. Jadi hak sesama Islam yang pertamanya adalah kita menjaga tangan kita, jaga lidah kita supaya tidak menyakiti saudara kita. Baik. Yang keduanya, hak kita sesama Muslim ini, kita mestilah mengasihi mereka. Kita kena sayang mereka, kena pandang mereka dengan perasaan belas kasihan. Kerana mereka ini adalah saudara kita. Ya. Nabi pun dah sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Ya. Sebab apa, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, mana ada dalam dunia ni seorang saudara ataupun adik-beradik tidak dikasihi. Kita mesti sayang adik kita. Kita mesti sayang abang kita. Kita mesti sayang kakak kita. Begitulah juga kita bila tengok pada ataupun saudara-saudara se-Islam kita ni, kena bina perasaan kasih sayang itu dalam diri kita. Mereka ni datang daripada jauh, ya, meninggalkan keluarga. Ada yang datang sebatang kara, ya, tak ada keluarga di sini, berharapkan kawan-kawan. Kalau mereka duduk bersama dengan kawan-kawan, tapi ada misalnya kata yang mereka ni kerja di kampung yang tak ada siapa pun di kampung itu daripada saudara mara mereka yang sedara sedaging dengan mereka, tapi ada orang Islam
malangnya di tempat itu orang Islam buat tak peduli pada dia. Ini adalah satu perkara yang patut kita jawab. Patutnya kita kena lihat dia dengan perasaan kasih dan sayang seperti mana kita melihat adik kita di perantauan. Ya, ataupun saudara mara kita. Ataupun diri kita di perantauan. Tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah berada di sebuah bumi ya, di Mesir dahulu. Dan tempat belajarnya ada di sebuah kampung yang bernama Shibinikum, Pekan. Ya. Tahun 1998 ini, Shibinikum ini, taksi ini boleh bilang dengan jari je. Kemudian yang ada pengangkutan awam adalah kereta kuda. Ya. Dan pada tahun itu, kita menghadapi kemesetan ekonomi. Ya. Indonesia juga begitu, Malaysia begitu, Thailand begitu. Tetapi saya sangat subhanallah ya kagum dengan pertolongan orang-orang di kampung itu, di bumi Shibin itu. Di mana mereka ini melihat kita tidaklah seperti pendatang asing ataupun orang yang pelik. Bahkan mereka melayani kita ni sebagai tetamu. Ya. Antum tuyufuna. Kamu adalah tamu-tamu kami. Jadi mereka bila mengetahui kita berada di dalam keadaan kesusahan disebabkan masalah ekonomi, ekonomi kita gawat ketika itu, maka mereka menghulurkan bantuan melalui masjid-masjid. Ya. Dan saya masih ingat tuan rumah saya sebutlah nama Ustaz Mu'taz yang sampai hari ini masih lagi berkomunikasi dengan saya, menghubungi saya. Saya sebut nama dia ni sebab dia orang baik. Menurunkan harga sewa rumah. Kemudian menaja kami makan. Kadang-kadang dia bagi kami ayam sampai 2 ekor. Ya, kadang bulan puasa dia beri makan satu set semua penuh. Kemudian dia tidak menaikkan harga rumah. Ya, walaupun kami tinggal di situ hampir 6 tahun tapi tidak dinaikkan sewa rumah. Ini menunjukkan mereka ini kasih dengan kita dan sayang pada mereka kita. Dan mereka memandang kita ini tidaklah seperti orang asing tetapi saudara mereka dan tetamu kita, tetamu mereka. Jadi begitulah sepatutnya layanan kita kepada pendatang-pendatang yang datang. Mereka ini Muslim. Mungkin ada yang membuat kesalahan, ya, kesilapan, ya, kata orang tu adalah juga yang tak baiknya. Tetapi jangan kita memukul semuanya itu jahat. Kadang-kadang minta maaflah kita dengan orang Bangla, salam pun tidak, bertanya khabar pun tidak, kadang-kadang kita cakap dengan mereka dengan kasar, ya, tidak menghormati mereka, ya, tidak mengasihi mereka. Sedangkan mereka ini kadang-kadang bila kita lihat amalan dan mereka jauh lebih baik daripada kita. Islam yang sunat yang lebih banyak daripada kita. Hebat, banyak duit. Kita besar sini, kita ada rumah besar kita, jadi kita rasa kita ni hebat. Cuba kita pula pergi tempat mereka, apa perasaan kita kalau kita ni ditimpa kesusahan. Ya, bagaimana, siapakah lagi yang kita nak harapkan mereka saudara-saudara kita daripada Islam. Jadi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, kita kena bina perasaan kasih sayang ini. Ya, saya ingat ketika ada satu, lama lah cerita ni, bulan Ramadan, bila biasalah bulan Ramadan kan ada mori, ada buka puasa. Tapi ada surau yang tidak benarkan saudara-saudara kita daripada orang-orang Bangladesh ini datang makan. Saya sangat sedih, tapi saya tak nak sebut di mana, dan benda ni sudah lama. Alhamdulillah, sekarang ni telah pun dibaiki. Jadi mereka menerima. Tapi nak ceritanya pada asalnya tak terima. Sebab apa? Bila tanya, mereka ni makan banyak. Ya, mereka ni makan banyak. Memang kita nak beri mereka makan. Bulan puasa ni kita memang nak berikan makan kepada mereka. Jadi tolonglah bina perasaan kasih sayang sesama Muslim. Itu bila kita tengok sahabat-sahabat kita yang susah daripada Syria, ya, daripada Sudan, daripada Yaman sekarang ini, ya, yang menghadapi masalah makanan, ya, masalah pakaian, ya, masalah bahan bakar. Ya. Jadi kita perlu buat sesuatu. Menyumbang melalui Muslim Care kita, ya, yang telah kita berikan nombor akaun di bawah, ya.
supaya kita dapat bersama-sama mereka membantu daripada jarak jauh, dan supaya kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab ketiga yang perlu sebagai seorang Muslim ialah kita mesti membantu mereka. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong bantulah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong bantu dalam perkara yang membawa dosa dan juga permusuhan. Sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak cerita bagi Malaysia ni, kita memang Malaysia, alhamdulillah Allah Taala kurniakan pertamanya, kita tidak terlibat dengan peperangan. Jadi bila kita tak terlibat dengan peperangan ni, bahasa kita untuk mencari rezeki kita di Malaysia ini aman. Ya, pencuri kurang, bukan tak ada, tapi sangat-sangat sedikit. Ya, rompoknya kurang. Ya. Kemudian kita boleh bekerja di mana-mana kita suka. Ya, kita boleh bekerja siang, boleh bekerja malam pun boleh. Kemudian pendapatan kita, alhamdulillah, boleh dikatakan pendapatan kita agak lumayan. Cuma rajin ataupun tidak sahaja. Ya, ini anak-anak muda kena tengok juga, ambil motivasi daripada orang-orang Indonesia. Mereka datang sini bekerja bersungguh-sungguh, mereka boleh senang. Ya, mereka yang datang luar, kerja sungguh-sungguh, senang. Nah, kita yang duduk di sini, kenapa tak senang? Sebab kita kadang tidak bersungguh. Kemudian yang keduanya, kita tak yakin dengan rezeki itu daripada Allah. Kita hanya berpegang rezeki itu hanya daripada duit kita sahaja, sedangkan yang mencukup. Jadi alhamdulillah orang Malaysia ni Allah Ta'ala kurniakan senanglah. Kalau kita tengok rumah-rumah, ya, setiap rumah ada kereta, ada motor. Ya, saya kadang-kadang lihat juga menonton YouTube ulasan daripada sahabat kita, saudara-saudara kita daripada Indonesia. Mereka dia ambil video dan dia tunjuk, ini di kampung di Malaysia bersih, jalannya mulus, kemudian setiap rumah ada kereta. Ya, mereka memuji kita, alhamdulillah. Ya, mereka memuji dan juga bersangka baik dengan kita. Tetapi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, oleh kerana Allah Ta'ala memberikan kita rezeki yang banyak, sudah pastilah rezeki itu bukan untuk kita. Tetapi hendaklah kita kongsi bersama, ya, dengan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di negara mereka. Sebagai contoh yang anda sebut tadi, Syria. Ya, Syria ni tuan-tuan yang kasih oleh Allah Ta'ala, kita pasti maklum, sudah hampir 11 tahun. Mereka ini duduk dalam keadaan yang sangat susah. Ya, fakir, miskin. Ya, tidak ada tempat tinggal. Tempat tinggal hanyalah daripada plastik-plastik yang dibuang, kemah-kemah. Ya. Ada yang kita tengok iklan itu, ada yang sampai kanak-kanak ni makan rumput. Ada yang bertanya kepada wartawan, pakcik, ada makanan tak? Kami lama tak makan. Ya. Kita pun tak tahu bila terakhir mereka dapat makan daging. Kita tak tahu bilakah mereka dapat makan makanan yang manis. Ya. Rumah kita ni makanan berlambat-lambat, tuan-tuan. Apalah salahnya? Ya, kita korbankan sedikit makanan kita, kita beli barang kita ni, kita kurangkan sikit kuantitinya. Jadi kita duit tu kita potong, kita masuk dalam tabung. Ya, sehari RM1. Ya, kita jimat. Duit siling kita pun saya yakin banyak sangat duit siling kita yang kita kumpul. Dalam kereta bawah kapet, kereta celah-celah kursi kereta, tempat abu rokok kereta, tempat pemegang kereta tu ada duit siling kutik-kutik, tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala kumpulkan. Duit RM1 masuk, kita buat tabung khas untuk saudara-saudara kita. Di Syria ada, di Yaman ada, di Somalia ada, di Sudan pun ada. Mereka ini bukan nak beli handphone. Ya, seperti anak muda kita hari ini. Ya, handphone masih elok tukar lagi. Bukan nak beli baju-baju, bukan nak beli alat-alat makeup. Mereka nak makan. Ya.
Dan makanan tu pula mereka tak ada tempat nak beli, mereka tak ada duit nak beli. Ya, mereka bukan minta benda yang mewah, mereka nak lepaskan makanan untuk hari itu sahaja. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut at'imul ja'i'ah wa amridul maridah wa fukkal 'afiyah. Ya, beri makan orang yang lapar, ziarah orang yang sakit, kemudian hendaklah kita. Mereka ini tuan-tuan, mereka adalah orang yang lapar. Mereka adalah orang yang sakit. Mereka adalah orang yang ditawan. Ditawan suasana peperangan. Mereka ditawan oleh rasa kesusahan mereka, rasa ketakutan mereka. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak kesiankah kita kepada mereka? Kita makan pagi, petang, siang dan malam. Kalau kursus itu pagi ada makan, pukul 10 makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan, tengah malam ni naik siapa? Bagi minum. Itu belum cerita mengopi keluar lagi. Banyak makan kita. Tapi bagaimana saudara kita di sana tuan-tuan, yang kita tak tahu. Yang hari ni makan, besok belum tentu lagi ada makanan ataupun tidak. Jadi daripada tangan siapakah mereka hendak dapatkan makanan? Melainkan daripada tangan tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Ya. Kita ni makan banyak mana sangat pun, ya. Nak makan banyak mana sangat pun, sedap itu hanya di lidah sahaja. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, apalah salahnya kita pecahkan kata orang pemikiran kita. Hari ini kita hidup bukan untuk diri kita semata-mata. Kita hidup untuk orang lain. Ya, jadi sebab itulah saya merayu kepada tuan-tuan dikasihi Allah Ta'ala, berikanlah sumbangan atas nama zakat ke, atas nama tuan-tuan sumbangan. Ya. Kadang-kadang bukan nak banyak pun. Satu hari RM5 beri makan pada anak-anak. Ya. Subhanallah, sangat besar ganjarannya. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, pada hari ini sama Islam itu yang di luar lah kita sebut. Ada juga sahabat-sahabat kita di kalangan kampung kita yang perlukan bantuan. Kadang-kadang mereka ini bukannya makan tak ada, cuma masalah duit. Tambah pula kita sekarang ni PKP. Ya, ada yang tak boleh nak keluar berniaga pakaian misalnya kata. Jadi mereka ni ada anak perlukan bayaran untuk sekolah, ataupun sekarang ni nak beli laptop ataupun handphone, nak buat kerja sekolah. Jadi mereka tak ada duit. Apa salahnya kita membantu? Ya. Masjid-masjid juga sebenarnya ada duit. Apalah salahnya masjid-masjid ni keluarkan sedikit bantuan untuk menampung keperluan asas. Dan alhamdulillah saya lihat banyak masjid telah pun bergerak begitu. Ya. Dan juga ada juga surau-surau yang tidak mempunyai pengajian. Pengajian. Jadi saya rasa apalah salahnya kalau masjid-masjid besar ni menaja pengajian-pengajian di surau-surau yang ada orang, tapi mereka ni tak mampu untuk memberikan satu hati kepada pengajar-pengajar di surau. Jadi saling menolong, bantu-membantu. Jadi ini perkara yang ketiga. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian apa hak kita? Tuan-tuan, ya, apa salahnya kalau kita cuba menziarahi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ni. Ya. Kita boleh ziarah, tapi waktu PKP ni tidaklah digalakkan. Tinggal lagi ni bila dah lepas PKP ni, tuan-tuan, kita boleh menziarahi. Amalan ziarah menziarahi ini adalah amalan baik, amalan ahli syurga. Ya. Jadi yang paling penting sekali bila kita nak ziarah ialah orang sakit. Kita ziarah orang sakit. Sambil kita ziarah tu, kita bertanyakan khabar, kemudian kita ceritakan kebaikan, kemudian kita cerita dia ni nasihat, ya, berikan dia semangat. Jadi dia pun akan rasa semangat untuk meneruskan perubatannya, insya-Allah. Ya, kita boleh ziarah. Kemudian kita ziarah juga orang-orang susah di kampung kita. Orang-orang susah, ya. Ada yang susah duit, ada yang susah sebab dia sakit, ya. Ada yang susah sebab dia uzur dah tua, ya. Kita ziarah. Dan kalau kita ada rezeki lagi, kita boleh ziarah negara-negara yang hampir dengan kita sambil-sambil membawa sumbangan. Contohnya Indonesia, ya. Indonesia ini ramai saudara kita yang susah. Yang mereka ni kais pagi makan
pagi, petang, makan petang. Ya. Saya pernah tanya soal sahabat saya, dah makan ke belum? Dia tak. Dia kata dia dah tak makan daripada pagi lagi. Kenapa tak makan? Dia kata tak ada duit. Kata, kan. Saya kata tak pinjam ke kat orang, kawan-kawan. Dia kata sudah banyak pinjam, malu. Jadi kita bila dengar tak makan ini, Allahu Akbar, rasa sedih sangat. Mereka ni bukan tak makan, apa ni, kalau kita ni Malaysia ni mungkin banyak makanan. Ya. Sebab kita banyak hutan ada di sana, kadang-kadang di bandar. Ya, jadi makan tu nak cari ikan, nak cari sayur, susah. Kalau di kampung, ya senang. Tapi di bandar. Jadi mereka perlukan duit untuk beli makanan. Bila saya tanya berapa gaji kamu sebulan, ya gaji sebulan lebih kurang dalam 300 ringgit lah. Kadang tak sampai pun, dia kata tak sampai 300 sebulan. Ya, sebulan. Kadang-kadang pernah dapat sampai hanya RM150 sebulan. Jadi apa yang kita boleh bantu dia? Ya, kita bagi dia duit sikit, ya, berikan supaya dia belikan makanan. Ya. Jadi kalau kita di ziarah Indonesia ni, kita boleh bawa barang-barang sumbangan. Ya. Muslim Care pun selalu buat. Ya, tempat-tempat saudara kita di kawasan-kawasan ataupun di negara-negara yang minoriti umat Islam. Ini tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala. Boleh pergi ziarah. Bila ziarah ini, kita akan rasa sah. Oh, kita ni rupanya, Masya Allah, berada dalam nikmat yang sangat banyak. Tetapi kita lupa bahawa nikmat ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kamu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala terhadap nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu pada hari ini. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita pergi ziarah, kita akan datang perasaan insaf. Dan baru kita ada perasaan nak membantu mereka. Jadi boleh ziarah, pergi ziarah. Ya. Jangan ziarah tempat-tempat yang mewah. Ya. Pergi ziarah tempat-tempat orang Islam kita yang susah-susah. Ya. Pergi tengok. Yang dekat-dekat pun tak apalah. Akan datanglah, kita semua akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hak orang Islam sesama Islam juga apabila kalau saudara kita meninggal, ya, pergilah kita ziarah. Dan sebaik-baiknya hendaklah kita solat jenazah untuk beliau. Jangan sekadar hanya datang, kemudian kita baca Fatihah, kemudian kita bagi duit saja. Ya. Sedangkan si mati ni bukan nakkan duit. Si mati ni nakkan doa daripada kita. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk keampunannya dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sampai kepada beliau. Jadi, baik tu bila nak semayang, bila kita nak ziarah jenazah ini, sebaik-baiknya tanya pukul berapa mereka nak solat jenazah. Bila mereka beritahu, misalnya kata pukul 9 pagi, maka kita pergi ziarah pukul 9 dengan tujuan untuk sama-sama solat jenazah dan mendoakan beliau, si mati. Dan kalau sempat, hantarlah ke kubur. Itulah sebaik-baiknya. Kerana yang meninggal ni adalah saudara-saudara kita. Ya, jadi itu hak kita ke atas mereka. Ya. Jangan datang bagi duit, betul, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Jangan begitu tuan-tuan. Si mati tak mahu duit kita. Si mati nak doa pada kita. Sebab itu kalau boleh, biar cukup 40 orang. Kalau lebih pada 40 orang, itu lebih baik. Kalau kita tak berkesempatan juga, solatlah solat sunat raib. Ya, solat sunat jenazah raib. Kita semayang, angkat 4 takbir saja tuan-tuan. Lepas semayang zuhur boleh, lepas semayang asar boleh, kita boleh buat. Tanda ingatan kita kepada mereka dan tanda kita sayang pada dia dan nak dia ni bertemu dengan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala. Itu adalah hak kita sesama Muslim. Ya, hantar di kubur. Kemudian tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, hak kita apabila orang tu buat kebaikan, hendaklah kita ceritakan kebaikan yang telah dilakukan. Terutama kalau orang tu dah tak ada di hadapan kita, meninggal dunia. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita sama Islam, ya, yang mereka ni telah pun meninggal dunia, kita ceritakan kebaikan-kebaikan. Walaupun kita terpaksa mengulang-ulang cerita baiknya itu. Tak apa. Tak ada pun perkara-perkara buruk. Rahsia-rahsia, dosa-dosa dia. Jangan kita ceritakan.
Apatah lagi, ya, kalau lagi tak patut kita cerita sama ada benda betul ataupun tidak, tak boleh. Kerana orang Islam ni dia cakap benda yang baik aja. Kalau dia tak nak cakap yang baik, dia akan diam. Di mana sabda Nabi SAW, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik ataupun dia diam. Jadi perkataan yang tak baik ini tak boleh keluar daripada mulut seorang Muslim. Apatah lagi perkataan cela, perkataan mengejek, perkataan lucah, wala'iyahzubillah, perkara yang tak baik itu tak boleh keluar daripada mulut orang Islam. Begitu juga kalau dengan komen-komen, ya, saya tengok bila komen-komen ni yang ditulis itu walaupun tak keluar daripada lidahnya, ditulis daripada dengan tangannya, bukan sebaik-baiknya. Tak patut bagi orang Muslim kalau tulis itu, tulis yang perkataan yang buruk-buruk. Ya, orang ini orang tak beriman kepada Allah dan pada akhirat. Dia tak menjaga saudara. Ya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itulah yang Nabi ajar kepada kita. Sama Islam, cakap yang baik-baik. Bila orang dah meninggal dunia, kita cakap kebaikan dia. Supaya dia mendapat rahmat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan itu sedikit, tak apa kita ulang. Begitu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, untuk akhirnya hendaklah kita mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Ya. Kalau kita tak mampu nak menyumbang, ya, seperti mana yang telah diajukan dalam Islam, ya, dan juga apa yang Muslim kan buat, jangan kita marah. Kita doakan kebaikan orang yang telah mengusahakan kepada kita yang berada di kejap. Ya, doakan mereka dan kuatkan iman mereka. Seperti yang sama tuan-tuan, dan kita doa, ya, jangan lupa, ya, supaya kita doakan juga diri kita menjadi orang yang kasih dan sesama Islam. Kita doakan juga pada diri kita supaya kita ini mudah untuk bersedekah, membantu. Kita doakan supaya Allah Ta'ala mengurniakan pada kita ni hati yang baik, hati yang sejahtera, ya, supaya kita dapat mengasihi saudara-saudara kita, dapat membantu, kita ada perasaan kasih sayang, kita dapat menziarahi mereka, ya, akan datang, kemudian kita dapat bercakap perkara-perkara yang baik pada pada saudara-saudara kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itulah apabila ceritakan tentang kebaikan, ya, bila saya jumpa orang baik-baik ni, saya akan sebut kebaikan mereka, kerana akan datang, ya, kita pun akan mati. Dan kita harapkan supaya orang bercerita tentang kebaikan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, marilah kita sama-sama membetulkan balik hati kita. Pertama, kita kena ingat bahawa semua orang Islam ni adalah saudara kita. Yang depan-depan tu adalah anak-anak kita, adik-beradik kita. Kalau dia buat tak betul, kita tegur dia. Bukan tegur sebab kita benci, tidak. Kita tegur sebab kita sayang. Ini adik kita, ini anak kita, ini abang kita, ini kakak kita. Kita tak mahu mereka ni masuk neraka Allah, kita nak mereka ni masuk syurga. Jadi kita bina perasaan kasih sayang untuk kita tegur mereka dengan baik, ya, dengan penuh rahmat dan belas kasihan. Kalau mereka tak nak, mereka tak suka, itu hak mereka. Tapi kita perlu kasih sayang pada mereka. Yang keduanya tuan-tuan, kita bantu sedaya mungkin kita. Ya, bantulah. Dan saya yakin kita ada lebihan-lebihan duit kita. Cubalah kita rancang balik, tengok pasti ada lebihan. Duit siling kita, duit singgit kita yang kita kumpul, kita tabung, itu tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, kita sumbangkanlah. Ya, kita ada wakil-wakil kita daripada Muslim Care, ya. Kita boleh bantu mereka ni. Mereka menyampaikan bantuan ni keluar. Kadang-kadang kita susah nak percaya orang lain. Dan sekarang ni Muslim Care ni adalah NGO yang berdaftar, dan kita boleh bantu saudara-saudara kita melalui kita. Dan tuan-tuan, hendaklah kita saling ingat mengingati, mendoakan mereka supaya mereka ini berada dalam keadaan sabar, kemudian mendoakan mereka berada dalam keadaan baik, kemudian mendoakan mereka dalam keadaan bertambah iman, mendoakan mereka agar kita bersama-sama itu berada dalam satu syurga nanti, insya-Allah. Jadi para penonton yang kasih oleh Allah Ta'ala sekalian, itulah sedikit hak kita sesama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
memberikan perasaan cinta dan kasih sayang kita sama Islam, kemudian memberikan kekuatan kita untuk membantu mereka, dan seterusnya Allah Ta'ala akan himpunkan kita di syurga kelak. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. Terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada Muslim Care, terima kasih kepada tuan-tuan yang menyumbang, terima kasih kepada semua pendengar yang sabar mendengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik buat kita. Minta maaf daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق